Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, selamat pagi saya ucapkan kepada semua, kepada anda usahawan di luar sana dan harapnya tuan-puan berada dalam keadaan sihat, sejahtera, okey. Dan harapnya tuan-puan, kita masih lagi bersemangat dengan bisnes-bisnes yang kita run dalam hidup kita, dalam life kita. Dan tuan-puan, seperti biasa insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi kepada tuan-puan satu sesi sharing yang saya dapat daripada satu buku iaitu Cashvertising. Alright. So ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita tahu kerana ini berkaitan dengan kita punya marketing. Alright. So, apakah yang kita akan share pada hari ini tuan-puan? Kita akan share kepada anda tentang 5 level of persuasion. Okay, 5 level of persuasion. Alright, so saya bagi gambaran dulu kepada tuan-puan. Alright. Bila kita buat bisnes, okay, apakah perkara yang pertama kita nak cari? Okay, perkara pertama yang kita nak cari ialah, of course, sale. Sebab sale adalah cash flow untuk kita punya bisnes. Dan dengan adanya cash flow, barulah bisnes kita boleh hidup. Alright, sebab cash flow itu umpama nadi. Alright. Dan macam mana nak dapatkan sale? Okay, caranya ialah dengan kita buat marketing. Kalau marketing bagus, okay, maka kita akan dapat sale. Okay, kalau marketing tak bagus, maka kita tak akan dapat sale. Alright. So, 5 level of persuasion dia berkait rapat dengan kita punya marketing. Alright. Dekat luar sana, ramai usahawan yang tersilap membuat marketing. Okay, mereka target orang-orang yang stranger dekat luar sana dan mereka letakkan ayat iklan yang sama sahaja untuk semua orang. Alright, katakanlah contohnya dekat dalam grup Facebook ataupun grup WhatsApp dan sebagainya, mereka gunakan ayat yang sama untuk semua orang seolah-olah harap-harapnya adalah orang yang berminat untuk membeli. Alright. Contohnya masuk dekat grup Facebook, Assalamualaikum. Cantiklah mula dengan Assalamualaikum kan. Tiba-tiba belilah produk ini, vitamin C-nya bagus, vitamin E, vitamin B, vitamin plus contohnya kan. Semua ada semua jenis vitamin ada dekat dalam produk ini. Alright. Kalau anda tak beli anda rugi. So, cara tersebut adakah betul ataupun salah? Okay, so kita akan tengok dalam sesi sharing kita pada hari ini insya-Allah. Alright. So, 5 level of persuasion dia ada 5 step yang mana 5 step ini adalah dia mewakili uh, kita punya customer journey. Alright, dalam istilah marketingnya ialah customer journey. Alright, so kita ada yang first kali ialah pre-contemplation, second ialah contemplation, yang ketiga ialah preparation, yang keempat action dan yang kelima ialah maintenance. Alright, so kita akan terangkan satu persatu, jangan risau tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan pre-contemplation? Okay, so uh, pre-contemplation ialah ketika mana customer kita adalah seorang stranger kepada kita. Okay? Dia tak tahu tentang produk kita, dia tak tahu tentang diri kita, dan yang paling teruk sekali tuan-puan, dia tak tahu tentang masalah yang dia hadapi. Okay? So ini adalah uh, tahap stranger yang paling alien daripada bisnes kita tuan-puan. Okay. Sebab apa? Sebab orang yang macam ni kita tak boleh nak target mereka untuk beli produk kita. Sebab apa? Sebab mereka itu tak tahu pun tentang masalah yang mereka hadapi. So, apatah lagi nak membeli daripada kita, betul tak? So, dengan cara ini, pada tahap ini, pada pre-contemplation tuan-puan, apakah yang kita boleh buat ialah first kali kita fokus kepada lead generation ataupun kita panggil sebagai lead magnet. Alright, kita fokus kepada bagi barang free dan kita kumpulkan database. Kita masukkan mereka ke dalam grup Facebook, masukkan mereka ke dalam grup Telegram, masukkan mereka ke dalam YouTube channel dan sebagainya. Maka daripada situlah kita boleh growkan kita punya list of audience dan growkan kita punya business. Alright. Kenapa kita kena bagi free produk kepada customer kita? Sebab customer kita yang stranger, mereka suka kalau dengar perkataan free. Okey, orang yang stranger lebih susah untuk kita jual 20 kali ganda berbanding dengan orang yang pernah kenal kita, orang yang dah trust dengan kita. Alright. Sebab itulah bila kita nak buat the first touch dengan kita punya customer, pastikan the first touch is most easiest way untuk kita dapatkan dia punya contact number, untuk dapatkan dia punya email dan juga untuk dapatkan dia punya nama. Alright. So,
Untuk yang part ataupun step yang pertama ni, pastikan mereka boleh dapat akses kepada kita punya produk ataupun kita punya servis secara percuma. Okay. So kalau contohnya kita boleh bagi untuk produk lah. Kalau produk mungkin kalau kita jual kek sebagai contoh kan. So mungkin kek yang kita jual tu mungkin kita boleh potong-potong dia jadi kecil-kecil kan, kita bagi dia sebagai free tester, alright. So mungkin kek ni dia macam tak sesuai sangat untuk kita post ke seluruh Malaysia. Kalau kita just ada satu cawangan sahaja, lainlah kalau contoh macam Mama Sap kan, dia ada banyak sangat cawangan dekat Malaysia ni, so dia boleh order satu Malaysia. Okay. Tapi contohnya kalau macam kita ada satu je kedai kek, so macam mana kita nak buat? Kita buatlah marketing setempat. Okay. Kita buat marketing free tester untuk produk kek tersebut dan kita letak dekat luar. Okay. Dan orang-orang yang lalu dekat situ kita just bagi free sahaja, tuan-puan. Alright. So itu adalah sebagai satu awareness kepada kita punya pelanggan. So pelanggan kita tahu, oh ada kedai kek dekat sini. Oh kek dia sedap rupanya. Oh kek dia ni macam rasa ada cheese dia tu. Best lah. Contohnya kan. So itu adalah satu awareness kepada pelanggan kita tentang kita punya produk dan juga tentang kita punya business. Alright. Dan bila mana dia rasa macam dia ada masalah, aku rasa macam nak makan kek lah. So dekat mana yang dia akan cari? Dia akan cari dekat tempat yang first dijumpa hari tu. Okay, iaitulah kedai kek yang dia pernah rasa tester tu. Okay, so itu kalau contoh kedai kek. Alright, contohnya kalau macam discount untuk first customer. Alright, kita boleh buat discount untuk first customer. Yang mana discount ni biasanya dilakukan oleh contohnya macam Shopee, Lazada. Alright, kalau anda daftar gunakan email yang baru, yang belum pernah buat apa-apa pembelian dengan Lazada ataupun Shopee, maka anda akan dapat discount. Okay, kadang-kadang RM15, kadang-kadang sampai RM10, kadang-kadang RM20 pun ada. Alright. So, kenapa Shopee ataupun Lazada dia buat discount untuk first customer ni? Sebab apa? Sebab dia nakkan first touch, first transaction dengan customer dia. Alright? Dan dia yakin bila dia mampu dapatkan first customer, maka lepas ni dia akan dapat dia akan dapat second, third, fourth sale daripada customer tersebut. Okay? So itu adalah satu cara marketing yang sangat bagus untuk kita discount untuk pelanggan yang pertama kali membuat transaksi dengan kita. Okay. So kalau contoh servis pula macam mana? Contoh katakanlah saya sebagai seorang ejen takaful kan. So, ejen takaful tak bolehlah nak pergi masuk dekat grup-grup Facebook, masuk dekat grup-grup WhatsApp, masuk dekat grup Telegram, terus nak cakap pasal daftarlah hibah sekarang, anda perlu protection untuk keluarga anda, contohnya kan. So, siapa nak beli macam tu? Sebab apa? Sebab orang rasa macam meluat sangat dengan ejen takaful yang macam tu, kan? So, apa yang kita boleh buat ialah kita sediakan satu servis yang mana kita sediakan satu produk yang mana produk itu mungkin sangat-sangat viable, sangat-sangat limited. Contohnya macam e-book kan, ataupun contohnya macam cheat sheet, cara macam mana nak capai kebebasan wang sebelum umur 40 contohnya kan. Cara untuk bersara muda tapi kaya dan juga berjaya contohnya. Okey. So satu cheat sheet ni dia ada satu blueprint yang mana orang boleh ambil, orang boleh download dan juga orang boleh praktikkan benda tu. Dengan syarat dia kena bagi nama, nombor telefon dan juga email. Alright. So the first touch dengan customer kita sangat-sangat penting, tuan-puan, yang mana ia akan menyebabkan customer kita ada connection dengan kita. Alright. So itu dinamakan, yang kita bincangkan semua ini, tuan-puan, dinamakan sebagai front end marketing istilahnya. Okay, kita ada front end marketing, kita ada back end marketing. Alright. So, apa yang saya dapat daripada banyak kelas-kelas buku dan juga banyak marketing guru, mereka kata apa? The front end marketing hanya akan mendatangkan sedikit duit berbanding dengan back end marketing. Alright, katakanlah kalau kita buat marketing front end ni, mungkin kita dapat keuntungan tu sikit-sikit je. Kadang-kadang mungkin kita dapat keuntungan 50%, kadang-kadang keuntungan 10%, 20%, ataupun bahkan kadang-kadang mungkin kita akan rugi ketika mana kita buat front end marketing ni. Okay, dan untuk back end marketing ni, okay, kita akan dapat banyak sangat duit, tuan-puan. Sebab apa? Sebab customer tu dah biasa dengan kita. Alright. Tetapi walau macam mana pun, kita kena letakkan 80% effort kita dalam front end marketing ni, tuan-puan. Untuk kita dapatkan lead generation, untuk kita dapatkan nama, untuk kita dapatkan dia punya nombor telefon dan juga email. Alright, sebab apa? Sebab itulah kita punya source
of audience, okay? Source of database. Kerana daripada database itulah tuan-tuan, kita akan dapat kumpulkan balik semula duit-duit yang kita dah pernah laburkan untuk front end marketing. Alright. So itu adalah untuk step yang pertama. Okay. Ketika mana customer kita masih lagi seorang stranger yang belum pernah kenal kita, yang belum pernah tahu tentang produk kita dan juga belum pernah dan juga tak tahu yang mereka ada masalah tersebut. Alright. So, the second step ialah tentang contemplation. Okay, contemplation. Dan pada tahap ini tuan-tuan, customer kita daripada seorang stranger tadi tu, okay, sekarang ni dia dah sedar dah tentang masalah yang dia hadapi. Okay, dia dah sedar dah tentang produk yang kita panggil yang kita jual sebagai contoh kan, ataupun dia dah sedar dah ada produk boleh selesaikan masalah dia. Okay, so katakanlah contoh macam kalau dia ada masalah jerawat sebagai contoh kan. So dia dah sedar dah dia ada masalah jerawat dan dia kena selesaikan masalah jerawat tu dalam masa yang singkat. Okey. Dan dia tahu ada produk yang boleh selesaikan, cumanya dia tak ada rasa urgency untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, mungkin sebab dia tak kisah muka dia tu berjerawat, ataupun mungkin sebab dia rasa macam muka berjerawat tu nampak cool contohnya lah kan. Alright. So, apa-apa sahaja alasan tuan-puan, mereka dah sedar dah mereka ada masalah jerawat dan mereka dah tahu dah ada produk yang boleh selesaikan masalah mereka tersebut. Alright. So, pada tahap ini tuan-puan, apakah yang kita boleh buat? First kali, apa yang kita boleh buat kepada mereka ini ialah kita kena selalu cerita tentang masalah-masalah. Okay, selalu cerita tentang masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut. Okay, contohnya macam kalau masalah jerawat tadi contohnya kan. So apa yang kita boleh buat ialah kita sentuh tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jerawat. Contohnya masalah jerawat ni akan mengganggu kita punya confidence level sebagai contoh. Alright. Masalah jerawat ini kita panggil sebagai satu benda yang tak cool kan. Satu benda yang tak sihat sebenarnya. Okay, masalah kulit, dan kita tahu kita educate mereka bahawa masalah jerawat ni boleh diselesaikan. Alright. So, dalam pada dari segi masalah ni tuan-puan, okay, ramai di kalangan kita yang mana dia tersalah sebut, okay, ataupun tersalah cakap ketika mana mereka nak target satu-satu masalah tu, okay. Sehingga kan apa yang mereka sebut itu akan menyebabkan orang tersakit hati. Okay? Contohnya apa? Contohnya kalau kita sebut, adakah anda ada masalah jerawat? Kan? Kemudian dia pergi maki pula orang tu. Anda tahu tak? Anda ada masalah jerawat tapi tak sedar diri. Contohnya kan. Dah tahu ada jerawat, janganlah biarkan jerawat tu macam tu je. Jumpalah dengan doktor contohnya kan. Kemudian uh, selesaikanlah masalah tu. Tak malu ke bila suami pandang, anak-anak pandang, orang lain pandang ada muka jerawat macam tu? So, nampak tak? Ayat dia tu sangat-sangat menyakitkan hati. Betul ke tak betul? Alright. Masalah usahawan yang saya sebutkan tadi ialah mereka tahu bahawa pelanggan ada masalah itu. Tapi mereka menyatakan masalah itu dengan cara yang salah sehingga menyebabkan pelanggan rasa sakit hati. Okay, so hati-hati tuan-puan. Bila kita nak sentuh tentang masalah yang dihadapi oleh pelanggan ini, pastikan tuan-puan jangan sakitkan hati mereka. Sebab apa? Sebab once mereka dah rasa sakit hati, mereka akan tutup connection dengan kita selama-lamanya. Alright? So, kita akan susah untuk buat sale dengan mereka. Okay? So, cara yang lain yang kita boleh buat untuk second step ini ialah kita boleh sentuh emosi mereka. Okay? Sentuh emosi mereka dengan cakap, apakah perasaan anda jika anda rasa yang muka anda lepas ni licin contohnya kan. Mesti anda happy kan? Nampak? Kita main dengan emosi happy. Ataupun anda geram tak? Anda stres tak? Anda rasa sakit hati tak dengan jerawat yang ada dekat muka anda contohnya. Alright? So, contohnya yang lain ialah anda sedih tak? Okay, bila ada jerawat dekat muka anda. Okay, nak tak kalau saya bantu contohnya. Okay, so kita main dengan emosi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pada step yang kedua ini mereka dah sedar dah mereka ada masalah tersebut, tapi belum ada rasa urgency untuk membeli produk tersebut daripada kita. Okay, yang ketiga main dengan emosi family contohnya kan. Anda tak kisah ke kalau suami asyik-asyik, contohnya kan, tak kisah ke kalau suami asyik-asyik tak nak pandang muka anda contohnya. Okay, so kita bukan nak salahkan dia, no, tapi kita nak educate dia supaya apa? Supaya bila dia selesaikan masalah tersebut, dia boleh selesaikan masalah perhubungan dia dengan keluarga dia.
Nampak tak? Alright. Kemudian yang seterusnya ialah kita boleh fokus juga kepada lifestyle, alright? Dan dalam lifestyle ni tuan-puan, kita ada boleh letakkan elemen ego dekat situ. Okey, so apakah maksud elemen ego ni tuan-puan? Elemen ego ni ialah ketika mana seseorang tu dia rasa macam dia perlu untuk kelihatan lebih daripada orang lain. Contohnya lah kalau macam kita dengan kawan-kawan kita kan, kita tengah sama ada kita tengah ada berkumpul-kumpul ke, ada reunion ke, ada ataupun tengah mengopi ke contohnya kan. So, tiba-tiba kita nampak ada kawan kita pakai jam brand mahal kan. Katakanlah jam brand apa tu, brand apa-apa je lah kan. Jam jam brand diesel contohnya kan, tapi jam mahal lah contohnya kan. Alright, so apa yang kita rasa ialah kita rasa macam kita pun nak jam mahal juga, betul ke tak betul? Kita rasa macam kita pun nak beli juga jam yang mahal supaya kita nampak lebih hebat berbanding kawan-kawan kita, betul tak? Alright, so itu adalah elemen ego tuan-tuan. Okay, contohnya yang lain contohnya kan, kereta sebagai contoh. Bila kita nampak kawan-kawan kita datang rumah kita bawa kereta baru, so kita pun rasa macam nak kereta baru juga. Sebab apa? Sebab takkanlah kita nak pakai kereta lama. Okey. Dan kita nak biarkan orang lain nampak yang kita pakai kereta lama. So mestilah kita pun nak tunjuk yang kita pun mampu untuk beli kereta baru, betul tak? So itu adalah elemen ego. Dan bila kita bercakap tentang elemen ego tuan-tuan, no wonder ramai usahawan ataupun big company, super duper big company yang mana mereka cuba untuk marketkan produk mereka bukan dengan produk tetapi dengan artis-artis ataupun dengan kita panggil model-model. Kalau anda tengok baju-baju sebagai contoh kan, macam mana cara the big company dia marketkan produk dia, bukan dengan cara dia tunjukkan fakta-fakta tentang produk dia, bukan dia cara dengan dia tunjukkan produk dia tu ada buat daripada kulit apa, no, tapi mereka marketkan produk mereka dengan cara apa? Dengan cara pakaikan baju tu dekat model, pakaikan baju tu dekat lelaki yang nampak maskulin, pakaikan baju tu dekat perempuan yang nampak sangat feminin sebagai contoh. Alright? Sebab apa? Sebab itu adalah lifestyle. Itu ada elemen egonya kan. Bila kita tengok, ish, cantiklah perempuan yang pakai baju ni kan. Kalau kita pakai tak cantik sangat pun tuan-tuan. Alright? Tapi bila mana kita nampak yang perempuan tu pakai cantik, kita pun rasa nak pakai. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya kita nampak lagi cantik bila pakai benda tu. Okay? So ini adalah elemen lifestyle. Alright? Contohnya kalau macam kita bagi contoh, kalau contoh macam anda berniaga produk kesihatan contohnya kan. So sentuhlah tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Alright, dan kita deep digging tuan-tuan. Nama dia ialah deep digging. Kita gali betul-betul masalah yang dihadapi oleh pelanggan tu supaya mereka rasa yang itu adalah masalah yang besar. Alright. Dan kalau mereka tak selesaikan masalah tersebut, mereka akan menanggung masalah yang lebih besar. Okey, contohnya kalau mereka ada masalah kencing manis sebagai contoh. Berapa ramai orang dekat Malaysia ini yang ada masalah kencing manis tapi mereka tak sedar yang mereka ada masalah kencing manis. Alright. So, tugas kita sebagai usahawan bukan untuk semata-mata menjual produk kepada mereka, no. Tetapi tugas kita adalah untuk educate kita punya customer untuk mereka jaga kesihatan dan juga untuk mereka sedar yang mereka ada masalah kesihatan kalau mereka ada, dan juga untuk kita educate mereka supaya mereka ambil tindakan secepat mungkin supaya mereka dapat keluar daripada masalah tersebut. Okay? So itu adalah cara untuk kita marketkan produk kita pada tahap step yang kedua ini. Ataupun contohnya kalau servis pula, contohnya kalau kita sebagai ejen Takaful contohnya kan. So banyak sentuh tentang masalah-masalah yang berlaku pada rakyat Malaysia pada hari ini. Contohnya kalaulah rakyat Malaysia pada hari ini kan, berapa ramai daripada mereka yang tak ada simpanan walaupun RM1,000. Okey, BNM, Bank Negara Malaysia mengeluarkan statement bahawa 75% ke 80% rakyat Malaysia tiada simpanan sebanyak RM1,000 dalam bank mereka. Okey. So itu adalah satu masalah yang besar tuan-tuan. Kita kena educate people untuk keluar daripada masalah tersebut. Okey. Ataupun contohnya kita nak cerita pasal apakah masalah yang lebih besar yang akan berlaku jika mereka tak selesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya walau dah tahu dah dekat dalam bank hanya ada RM1,000
tapi masih lagi tak nak menyimpan. So apa yang berlaku ialah tunggu je lah nanti waktu tua nanti kena bekerja walaupun umur sudah capai usia warga emas. Okey. So itu adalah perkara-perkara yang kita boleh sentuh tuan-puan. Okey. Masalah-masalah yang berlaku yang mana dia adalah real tuan-puan dan perlu diselesaikan. Okey. So itu adalah pada tahap yang kedua. Okey. Yang mana pada tahap ini pelanggan dah tahu dah mereka ada masalah dan juga pelanggan dah tahu dah ada produk yang boleh selesaikan masalah mereka tapi mereka masih lagi belum ada urgency untuk membeli. So kita boleh ikut cara-cara ini iaitu masalah emosi family dan juga lifestyle untuk kita cepatkan dia naik kepada step yang ketiga. Alright. So sekarang kita pergi kepada step yang ketiga iaitu preparation. Okay. Dalam step preparation ni tuan-puan, okay, pelanggan tersebut dah ready dah nak beli produk kita. Dia dah ready dah nak beli produk yang kita ada tu, tetapi dia just tunggu lagi banyak info tentang produk kita. Perasan tak kalau macam contohnya kadang-kadang pelanggan ada datang dekat kita, dia tanya tentang harga contohnya kan. Kemudian dia tanya tentang apa ingredient-ingredient yang dipakai dalam produk kita tu contohnya. Okey, ataupun mereka kadang-kadang dia tanya banyak sangat tentang produk kita tu. Okey. So itu adalah satu signal yang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab mereka sudah berada pada tahap yang ketiga. Mereka dah ready dah nak beli dan mereka tunggu sikit je lagi masa untuk mereka beli. Okey. Apa yang mereka tunggu ialah first kali ialah tentang mungkin benefit produk. Okey, apa kelebihan-kelebihan produk kita. Okey, ataupun USP, okey, unique selling proposition. Apakah keunikan produk kita tu berbanding dengan produk lain sehingga menyebabkan dia kena beli dengan kita bukan dengan orang lain. Ataupun dia nak tahu apakah value tentang produk tersebut sehingga menyebabkan dia kena juga beli produk tu daripada kita. Kan, dan dalam value ni tuan-puan, pastikan bila kita tunjuk value kepada customer kita, tunjukkan value itu lebih daripada harga yang dia kena bayar. Contohnya kalau value mungkin produk makanan, contoh makan ubat contohnya kan. So dekat dalam ubat tu ada madu, ada batu sauda, ada air yang ada air sungai contohnya kan yang datang daripada hujung dunia contohnya. So itu adalah value yang sangat tinggi tuan-puan, yang mana kita boleh naikkan value produk kita dan kita boleh buatkan pelanggan kita rasa yang harga yang dibayar tu sangat-sangat rendah berbanding dengan value yang dia dapat. Itu contoh je tuan-puan. Tak adalah orang letak air dekat dalam ubat kan. Okey. Okey, contoh yang lainnya adalah nasi lemak biru sebagai contoh kan. Orang dah biasa dah buat nasi lemak hijau, kita buat nasi lemak biru pula contohnya. Okey. So itu adalah perkara-perkara yang akan menyebabkan customer kita dia lebih cepat untuk membeli. Okey, dia dah ready dah nak beli dan kita bagi dia sedikit lagi trigger untuk mereka terus beli dengan kita. Okey. So itu adalah pada tahap yang ketiga dan kemudian pada tahap yang keempat tuan-puan ialah action. Yang mana pada tahap ini tuan-puan, customer kita sudah pun membeli dengan kita. Okey. Bila customer dah beli dengan kita, adakah kita nak biar je macam tu je? Okay. So, no. Bila customer dah take action untuk membeli dengan kita, kita kena lagi tuan-puan entertain customer kita. Alright? Kita kena bagi dia experience, the best experience untuk customer kita. Sebab apa? Sebab kita tahu customer kita bila kita bagi dia the best experience, dia akan datang lagi untuk beli dengan kita kan. Dia akan pergi kepada step yang kelima yang saya akan cerita sekejap lagi. Okey. Kemudian kita continue to give more value. Contohnya kalau macam kita sebagai orang yang menjual takaful sebagai contoh kan, takaful agent. So, biasanya takaful agent ni dia ada banyak kelas-kelas yang percuma. So, why not ajak je customer-customer tersebut untuk join kelas-kelas free yang ada tu tuan-puan. Sebab apa? Sebab walaupun kadang-kadang customer tu rasa macam tak perlu, tapi kita nak bagi dia value tuan-puan. Okay? Kita nak bagi dia more value. Okay? Kemudian next yang kita boleh buat ialah tanya feedback pelanggan. Kita tanya mereka, adakah mereka kita panggil adakah mereka sudi untuk berikan feedback kepada kita tentang produk kita tu. Okay? Adakah mereka sudi untuk berikan feedback untuk kita punya servis sebagai contoh. Alright. So, banyak sangat perkara yang kita boleh buat selepas daripada customer kita membeli produk daripada kita. Kita tak boleh tinggalkan customer itu macam tu je lepas dia beli produk daripada kita, tuan-puan. Sebab apa? Sebab peluang yang sangat besar untuk orang yang dah pernah beli dengan kita untuk membeli daripada kita berulang-ulang kali, tuan-puan.
Peluangnya sangat besar tuan-puan. Dan itulah yang kita damba-dambakan sebenarnya sebagai seorang usahawan. Kita nak customer yang beli daripada kita tu dia beli berulang-ulang kali, bukan beli sekali sahaja. Alright. So sebagai contoh kita boleh bagi mereka free gift, okay. Contohnya kalau macam Cokoja sebagai contoh, saya suka makan Cokoja, alright. Cokoja dia ramai ejen yang jual Cokoja kan. Tapi ada setengah ejen yang mana mereka jual Cokoja dia tambah lagi dengan free gift. Contohnya dia bagi sudut plastik yang cantik. Contohnya mereka ada bagi gift card yang cantik, tulisan, letak bedak sikit-sikit bagi wangi kan. So itu adalah something yang sangat-sangat valuable bagi saya, yang menyebabkan saya akan beli daripada dia berulang-ulang kali berbanding dengan ejen lain. Sebab beli dengan ejen lain just bagi satu ketul macam tu je kan. So tak ada value sangat tuan-puan. Alright. Contoh yang lainnya ialah membership, kita bagi dia free training ke, free coaching ke dan sebagainya. Alright. So itu adalah action yang mana kita boleh berikan kepada pelanggan more value, kita panggil more experience kepada pelanggan kita setelah mereka membeli daripada kita. Okay. So the last step ialah maintenance. Alright. Yang mana ini adalah step yang terakhir dalam kita punya customer journey. Okay. Maintenance ni bila mana customer kita dia menjadikan produk kita itu sebagai lifestyle dalam kehidupan dia. Alright. Dia beli berkali-kali produk kita tu tanpa perlu fikir dah tuan-tuan. Okay, contohnya macam apa? Contohnya macam Maggi sebagai contoh kan. Kita beli berkali-kali sebab apa? Sebab itu adalah sebahagian daripada lifestyle kita contohnya kan. Ada setengah orang tak suka makan Maggi kan. Tak kisahlah. Okay. Tapi ada setengah orang yang dia jadikan itu sebagai lifestyle. Bila hujan je terus buka Maggi, masak Maggi, makan kan panas-panas. So sedap. Alright. So itu adalah lifestyle yang mana mereka itu sudah sampai kepada tahap yang kelima, iaitu maintenance. Alright. So, dalam maintenance ni tuan-puan, kita kena bina strong relationship. Kalau kita dah perasan dah, customer kita tu asyik beli dengan kita, bina strong relationship. Bina human relationship tuan-puan. Tanya khabar dia, kemudian greet dia dengan elok, okay? Kemudian tanya dia jaga kalau dia ada masalah, kita kena menggunakan produk kita, okay? Ataupun kita berikan dia benefit loyalty sebagai contoh. Mereka adalah customer VVIP kita. So kita kena layan mereka dengan sebaik mungkin. Okay? Ataupun kita ajak mereka untuk join affiliate kita kan. Ataupun kita buat reward system. Contohnya banyak sangat yang kita boleh buat dengan sistem ataupun pada step maintenance ni tuan-puan, supaya mereka bukan sekadar beli sekali daripada kita, mereka beli berkali-kali daripada kita. Alright. So ini adalah 5 level of persuasion. Saya rasa panjang juga topik kali ini. Alright. Saya ulang sikit je. Yang pertama ialah pre-contemplation, yang mana pada tahap ini tuan-puan, customer kita tak tahu pun tentang produk tersebut, dan juga mereka yang paling teruk sekali tak tahu pun tentang masalah yang mereka hadapi. Dan yang kedua ialah pada tahap contemplation, mereka dah sedar dah mereka ada masalah tersebut, dan juga dah sedar dah ada produk tersebut, dan cara nak market kepada mereka ialah dengan sentuh 4 perkara ini. Dan kemudian bila mereka dah sampai kepada tahap yang ketiga, bila mereka dah tanya tentang harga, tanya tentang produk dan sebagainya, ini cara yang kita kena buat. Okay, cerita tentang benefit, cerita tentang USP, cerita tentang product value. Dan bila mereka dah masuk kepada step yang keempat, bila mereka dah beli daripada kita, jangan berhenti ataupun putuskan hubungan dengan mereka. Terus give the best value to the customer, terus berikan more value, dan juga tanya feedback daripada pelanggan supaya kita boleh buat yang terbaik untuk bisnes kita. Dan bila mereka dah sampai kepada tahap yang kelima, iaitu maintenance, bina strong relationship dengan mereka, sebab mereka juga boleh jadi penambah, kita panggil orang yang menambah income dalam kita punya bisnes sebagai seorang affiliate ataupun reward. Okay? So itu adalah cara untuk kita marketkan untuk setiap step dalam customer journey kita. Alright. So harapnya tuan-puan dapat sesuatu daripada sesi sharing kita pada hari ini. Ini adalah kita panggil sebagai 5 level of persuasion. Okay. So kalau tuan-puan dapat sesuatu yang baik daripada sesi perkongsian saya pada hari ini, harapnya tuan-puan sharekan video ataupun audio ini kepada orang lain, dan tuan-puan tolong sharekan saya punya Facebook Wan Fahmi dan juga Telegram saya Wan Fahmi kepada orang lain, supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang dapat ilmu ini dan juga dapat praktikkan ilmu marketing ini, insya-Allah. Alright. So sebelum kita berhenti tuan-puan, saya nak jemput tuan-puan bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan ilmu ini secara personal.
Okay, personal coaching daripada saya selama 6 bulan. Tuan-puan, saya jemput untuk anda book sesi 30 minit bersama-sama dengan saya. Dalam sesi tersebut, dia diadakan secara percuma. Kita akan cuba untuk gali apakah masalah-masalah yang berlaku dalam bisnes tuan-puan dan juga apakah possible ways uh, untuk kita jalankan supaya tuan-puan boleh keluar daripada masalah tersebut. Dan kalau tuan-puan rasa yang sesi tersebut bermakna dan juga bernilai, tuan-puan boleh sambung dengan sesi coaching selama 6 bulan tersebut. Alright? Tapi kalau tuan-puan rasa macam tak sesuai untuk bisnes tuan-puan, tuan-puan boleh just terus follow saya dekat Telegram dan juga Facebook, kerana saya akan adakan sesi sharing ini setiap hari kepada tuan-tuan puan-puan, dan saya rasa ini juga bagus untuk bisnes tuan-tuan puan-puan. Alright. So, terima kasih kepada tuan-puan yang mendengar sehingga habis. Harapnya tuan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini, dan berjumpa tuan-puan dalam video dan juga audio seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.